Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billah. Asal kita berhenti muka surat 190 dah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qawluhu taala wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Ai khaslat as-sabri, yakni sifat sabar, yakni sifat yang terpuji itu. Yulaqaha tu maknanya yulaqaha, sifat sabar tidak dapat diterima, maknanya tidak diberikan. Yulaqaha tidak dapat diterima ataupun tidak diberikan, yakni diamalkan mereka oleh orang-orang yang bersifat sabar. Jadi wa ma yulaqaha tu, ha tu dengan makna sabar. Maknanya dalam mendakwahkan kebenaran, sifat sabar tu penting. Sifat hikmah, sifat dapat mendakwahkan dengan istiqamah, dengan teguh, dengan ucapan yang benar, itu hanya dimiliki oleh orang yang sabar. Jadi dia kena tambah lah, kena tambah ni anak tinggal ni, yakni sifat sabar. Sifat sabar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wa 'abadat taghut. Wa 'abadat taghut. Wa 'abadat taghuta. Dan orang yang menyembah berhala, yakni bagi orang yang membaca dengan nasab. Nasab ni i'rab lah, i'rab bahasa Arab. Dia ada rafa', nasab, jar dan jazam. Ini bagi orang yang membaca wa'abadat taghut, wa'abadat taghuta. Jadi ada juga yang baca wa'abdut taghut. Ada hak baca mana berkenaan dengan wa'abadat taghuta ni. Kata Imam Wajullah fi man qara'a bin nasab, orang baca dengan nasab, baca dengan bagi atas, maka makna dia maknanya ialah dijadikan di antara mereka sebagai kera dan khizir, babi, dan penyembah taghut, penyembah berhala. Jadi dari segi qiraat, jadi hak Imam Waliullah kata fi man qara'a, qiraat tu baca sebagai qiraat. Jadi ada berapa qiraat di sini? Ada di antara dia baca wa ubidat taghut, wa ubidah. Taghut itu disembah. Yani wa ubidat taghut fihim au bainahum. Kemudian ada juga yang baca wa abadat taghutu. Wa abadat taghutu, iaitu dengan makna taghut itu menjadi sembahan di antara mereka. Maknanya di kalangan mereka itu menjadi sehinggalah taghut itu menjadi sembahan di kalangan mereka, tidak Allah. Ada juga yang baca, iaitu Hamzah. Hamzah baca wa'abudat taghuti. Wa'abudat taghuti, maknanya penyembah-penyembah taghut. Jadi ayat ni dengan selengkapnya, kul hal unabbiukum bisyarrin min zalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghuta ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Mahukah aku, katakanlah wahai Muhammad, mahukah aku khabarkan kepada kamu tentang orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah Ta'ala, maknanya hukuman azab yang ditimpakan ke atas ahli kitab ni, yang tidak mahu beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mahu beriman dengan Al-Quran, dan tidak mahu beriman dengan Nabi SAW.
dan mereka tu kebanyakan fasik. Jadi orang yang terlebih buruk balasannya di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang demikian, iaitu orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, dan orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi. Maknanya kerana mereka tu tak dengar kata, suka wahela, perasaan cerdik, dan penyembah tagut. Mereka tu jadi penyembah tagut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan lebih sesat dari jalan yang betul. Jadi takdir ayat ni hak lengkapnya, ja'ala minhum man abadat tagut. Dia apa, kalau kita tengok hak asal ayat ni dah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Jadi ada wa ja'ala minhum. Jadi bila siapa dekat dengan wa abadat tagut, sebenarnya dihazaf, asalnya wa ja'ala minhum abadat tagut, dan jadikan di antara mereka itu wa ja'ala minhum man abadat tagut. Wa ja'ala minhum man abadat tagut. Jadi kalau tidak dihazaf, tak sedaplah ayat tu dia jadi panjang berjela. Panjang berjela. Sebab itulah hazaf kalimah daripada ayat itu lebih kuat makna dia berbanding dengan sebut satu persatu. Kemudian ayat satu lagi, firman Allah SWT, faja'alahu nasaban wa sihra. Dan Allah SWT menjadikan, lalu dijadikannya, faja'alahu nasaba, lalu dijadikannya, mana Allah Ta'ala menjadikannya itu, mana menjadikan manusia mempunyai titisan baka dan pertalian keluarga, persemendaan, musaharah, yakni faja'ala lahu nasaban wa sihra. Allah menjadikan untuk manusia. Sebab itulah dalam terjemahan tu dia ada dalam kurungan mempunyai. Allah Ta'ala menjadikan untuk manusia. Jadi faja'ala lahu, jadi dia ada buah lam, ada hazah lam, jadi direngkaskan jadi faja'alahu. Jadi asal takdir dia faja'ala lahu. Mana manusia itu Allah Ta'ala jadikan dia ada anak-anak, ada nasab, ada anak-anak, dia ada sihra, mana dia berkahwin, dia ada isteri. Kalau dia ada isteri lah, dia ada terbesar, dia ada anak, dia ada menantu. Itu maknanya sihra. Jadi ayat ni selengkapnya, dah nota berikut tu, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Dialah Allah Ta'ala, dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air. Mana kudrat Allah SWT ni, maha kuasa Allah Ta'ala, sifat dia sebagai pencipta. Dia mencipta manusia ni walaupun daripada air benih yang dipandang hina, Allah Ta'ala boleh tukar menjadi basyara, manusia yang sempurna kejadian. Ai insanan sawiya, manusia yang sempurna kejadian. Faja'alahu nasaban, lalu dia dijadikan mempunyai titisan baka dan pertalian keluarga. Maksud ayat, jika manusia itu lelaki, maka diberikan kepadanya anak, jadi dia ada nasab. Jika dia perempuan, maka ia dikahwini. Itu satu tafsir lah. Jadi manusia itu sendiri, dia akan ada anak. Kalau dia berkahwin, dia akan ada anak, dan dia anak tu dibinkan kepada dia. Kalau kata Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Jadi nasab lah, ada bin tu panggil nasab. Kalau kata sihra, maknanya dia tu akan berkahwin. Dia berkahwin, dia akan mengahwinkan anak dia. Dan dia ada hubungan musaharah, mana dia best. Bila dia mengahwinkan anak dia tu dengan lelaki lain, anak perempuan tu dia kahwinkan dengan lelaki lain, maka dia akan ada best lah. Kemudian
firman Allah Ta'ala, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Dan Nabi Musa memilih 70 orang lelaki dari kaumnya untuk dibawa bersama ke Gunung Tur Sina, munajat tu, pada waktu yang telah kami tentukan. Limiqatina. Yani waqtara Musa min qaumihi. Waqtara Musa min qaumihi. Maknanya Musa memilih daripada kaumnya itu. Jadi dia asalnya waqtara Musa min qaumihi. Tapi waqtara Musa qaumahu. Nabi Musa pilih kaum dia 70 orang. Jadi pilih daripada. Tapi rangkah jadi waqtara Musa qaumahu. Kalau hak asalnya waqtara Musa min qaumihi. Jadi dia panggil hazaf haraf jar. Kata sendi, dia hazaf kata sendi haraf jar min. Jadi min tu panggil min tab'id, sebahagian. Jadi hak ni cerita apa? Cerita berkenaan dengan untuk bertaubat ni. Dah. Untuk bertaubat pergi munajat dengan Allah SWT, oleh kerana dosa yang dilakukan oleh Bani Israel itu secara berjamaah, dah. Dosa jama'i, maka taubat pun ke taubat jama'i juga. Jadi mereka tu dipilih oleh Nabi Musa untuk pergi bermunajat di Tusina, bertaubat. Jadi oleh kerana dosa tadi dibuat secara kumpulan, tak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka taubat pun kena jama'i juga. Kemudian firman Allah Ta'ala, ala inna adam kafaru rabbahum. Ketahuilah, dengarlah, bahawa Ad itu telah kufur engkar kepada Tuhan mereka. Jadi takdir dia, ay kafaru ni'mata rabbihim, yakni kufur terhadap nikmat Tuhan mereka, au kafaru bi rabbihim, ataupun mereka tu kufur kepada Tuhan mereka, yakni binazil khafid, dengan digugurkan haraf jar. Maknanya takdir. Takdir ni maknanya kita andaikan ada kalimah yang ada, itu dua cara. Yang pertama, ala inna adan kafaru bi ni'mati rabbihim. Kafaru ala inna adan kafaru ni'mata rabbihim. Kafaru ni'mata rabbihim. So, yang kedua, ala inna adan kafaru bi rabbihim. Kita takdirkan ada haraf jar. Kafaru bi rabbihim. Ada ba'd. Kemudian wa qawlihi ta'ala tafta'u. Jadi kalau kira hak asal syarah Allah sebut tafta'u, jadi kita buat mayat lengkap lalulah. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Ay yaquluna ay la tafta'u wa ma'nahu la tazalu. Maknanya berterusan. Jadi dengan makna la tafta'u, yakni dengan makna la tafta'u. Jadi buat la tu. Asalnya la tafta'u, jadi tafta'u saja. Jadi tafta'u tu dengan makna berterusan. Yakni adik-beradik Nabi Yusuf tu kata, demi Allah, maknanya pelik kamu ni, wahai ayahku, ayah kami, kamu tafta'u, maknanya sentiasa ingat Yusuf. Siapa ke kamu ni harada. Harada tu diterjemahkan apa? Sakit ke? Sakit merana, menderita. Au takuna minal halikin, atau menjadi dari orang-orang yang binasa, maknanya hampir mati, nak mati. Maknanya tu kata-kata adik-beradik Nabi Yusuf tu terhadap Nabi Yaqub, sebab Nabi Yaqub ni sentiasa ingat kepada Nabi Yusuf tu. Cuma setengah orang dia faham daripada ayat ni, ini macam adik-beradik Yusuf tadi, dia macam simpati terhadap ayah dia tu. Jadi simpati gapo sebenarnya? Mereka lah yang puncanya.
Jadi di sebalik ni sebenarnya adik-beradik Yusuf ni dia tak habis-habis dengki. Maknanya rancangan mereka tu nak buat lari Nabi Yusuf. Siapa ada kata kita bunuh dia, kita buang dia dari telaga tu. Sebenarnya itu hasad dengki. Jadi rancangan mereka tu nak tarik perhatian ayah mereka supaya tidak lagi sayang kepada Yusuf, sayang pada mereka saja. Itu tak tercapailah dengan kait, dengan tipu daya mereka tu. Jadi hak mereka nak tu, harapan mereka nak perhatian daripada Nabi Yaqub, tapi tidak. Kau berat lagi. Jadi hak tak ada tu jadi teringat. Siapa merana lah, tak lalu makan, tak jenis tidur ke apa semua tu. Harap. Jadi sebenarnya berpunca daripada mereka. Jadi tak timbul di sini soal mereka itu simpati. Tapi sebenarnya menzahirkan hasad dengki itu masih lagi ada. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa qawlihi walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong, kami berkata kami tidak menyembah mereka itu melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampi-hampinya. Yang ni mereka kata apa? Ayaqulun ma na'buduhum. Maknanya kalau dalam takdir ayat ni, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a yaquluna ma na'buduhum. Jadi buaya yaqulun tu. Terus dikata na'buduhum, ma na'buduhum. Jadi kalau bubuh juga yaquluna tu dia jadi macam ayat cerita. Semata-mata cerita. Sedangkan Allah Ta'ala nak menyatakan kejelekan tu. Perbuatan mereka tu. Mana mereka tu, dalam keadaan mereka menyembah Allah, mereka menyembah juga berhala-berhala sebagai zulfa. Sebagai apa? Perantaraan. Jadi mereka ni beretikad bahawa Allah Ta'ala ni terlampau tinggi. Terlampau tinggi daripada dapat dicapai doa dengan ibadat. Jadi mereka guna orang tengah. Dalam keadaan mereka tu banyak kotoran, banyak maksiat. Ni orang panggil rabitah ni. Yang bagi rabitah belaka ni. Jadi umumnya orang musyrikin, orang musyrik, orang Mekah ke orang mana-mana musyrikin, baik musyrikin Buddha, musyrikin Hindu, Kristian pun mereka kira sebagai untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala ni kena guna orang tengah. Jadi kalau amalan tarekat tu mereka tasawur syekh lah. Kena ada rabitah, kita kena buat pertalian hubungan dengan syekh dulu, baru syekh ni boleh bawa kita kepada dekat pada Allah Ta'ala. Tapi banyak kita kata banyak extension. Sambung situ, sambung sini. Padahal dekat je. Dia tak habis-habis dengan extension. Padahal orang boleh guna Bluetooth lah ni. Jadi mereka beranggapan Allah Ta'ala begitu tinggi, dan kita ni terlalu kotor. Jadi nak dapat sesuatu tu tak boleh. Melainkan kena sebut nama wali. Wali yang mati, kalau yang hidup ni mursyid lah, guru syekh, guru tu. Sebab tu dah dia ada dipanggil tasawur syekh. Kena hadirkan rupa guru tu. Barulah boleh berdoa. Dan kalau kita tengok orang-orang tarekat ni, memang dia ada gambar tok guru dia. Dalam beg duit dia tu memang ada gambar tok guru. Hatta gambar Syekh Abdul Qadir Jalani pun ada. Ada. Masa kita duduk di Pakistan tu, budak ni dia ikut tarekat gapo tak tahulah. Dia buka beg duit dia tu ada gambar Syekh Abdul Qadir Jalani. Orang Thailand. Tapi ada orang Thailand. Orang Thailand Melayu pun tak boleh nak kecek mana. Belah-belah atas. Tapi gitulah. Ada gambar Syekh Abdul Qadir Jalani. Untuk dia kata buat apa ni? Kita zikir, kita tengok dia. Rabitah. Tapi pelik juga ada. Jelas hadis-hadis Nabi ni
berkenaan dengan apa ni, tak boleh gambar. Tak. Tu hak kata boleh gambar, tu mazhab Yusuf Qaradawi dak, mazhab moden ni boleh gambar. Tak. Tapi dengan buat pasport lah dak. Gambar-gambar gitu, tapi demon ni gambar wali tu boleh jadikan rabitah. Sedangkan punca gambar tu lah. Hak kata Tuhan suruh apa, periduk tu buh nyawa. Orang hak cipta gambar, cipta patut tu biar dia buh nyawa. Tak. Macam mana Syekh Abdul Jemaah kata boleh tengok gambar tu untuk mengusahakan daripada memikir pasal Allah, gambar dari Allah? Oh, dia kira Allah Ta'ala tidak boleh dirupakan. Itulah dia punca gitunya. Allah Ta'ala ni kita tak boleh nak bayarkan dia gini. Sedangkan kalau ngaji sifat 20 kau ngaji akidah ilmu kalam ni dipanggil apa? Kullu ma khatara bibalik fallahu khilafu dhalik. Dah. Apa jua yang terlintas di fikiran kamu bahawa itu Allah tidak lagu tu. Mana Allah Ta'ala tidak boleh dibayarkan. Tapi oleh kerana demon ni dia belajar tauhid, belajar ilmu akidah ni, dia isbatkan benda ni jauhar, benda ni arak. Allah Ta'ala tidak arak, tidak jauhar. Jadi dia terperangkap dalam tu lah, dalam konsep arak dengan jauhar tu. Bila dia nak sabitkan Allah tak serupa dengan makhluk, jadi mula-mula kita kena sabitkan dulu, kita kena bahas dulu tentang jauhar. Jauhar gapo, arak gapo. Jadi benda ni bukan Allah. Dia letak situ. Dia bermula dengan benda ni jauhar. Bila jauhar tidak Allah. Benda ni jisim, tidak Allah. Benda ni arak. Mana benda ni ada rupa, ada bentuk, memerlukan tempat. Dah. Benda ni dalam keadaan dijadikan alat lah, macam-macam lah. Benda orang panggil makulatul asyar tu. Time kategoris mengikut Aristotle tu. Jadi benda semua tu arak dan juga jauhar, dia bukan Tuhan. Jadi mereka ni popo ahli kalam ni dia tak boleh. Jadi kalau sebut tangan ke, sebut istiwa ke, sebut mari, dia kata ni sifat jisim. Dah. Jadi tak boleh letak pada Allah Ta'ala. Jadi terbayar lalu kepada mereka jisim. Jadi mereka ni kalau sebut tangan ke, kalau sebut mata ke, sebut jari ke, dia mari terbayar macam makhluk. Tu masalahnya. Dia terperangkap dengan orang panggil teori hudus tu. Maknanya benda-benda ni sifat hadis, sifat berubah-ubah, sifat makhluk. Jadi Tuhan tak boleh ada. Mustahil bagi Tuhan tu sifat bergerak, sifat turun. Sebab benda bergerak ni benda hawadis, benda makhluk. Jadi dia bina teori itu berdasarkan kepada hudus, benda berubah-ubah. Jadi tidak boleh berlaku pada Tuhan hudus tu. Jadi bergerak tu maknanya berada dari satu tempat ke tempat yang lain. Tak. Jadi pada masa yang pertama berada di tempat ni, pada masa kedua berada di tempat yang lain. Jadi bila beralih tempat, bertempat, bergerak-gerak, bertempat, bertukar tempat, itu semua sifat makhluk. Jadi Tuhan tak boleh. Tuhan tak boleh lagu tu. Dia letak gitu. Dia letak Tuhan ni bila tidak jisim, bila tidak jauhar, bila tidak arak, maka segala sifat jisim, segala sifat arak tak boleh letak pada Tuhan. Sedangkan benda-benda tu, benda kata sifat waja'a rabbuka, Tuhan kamu mari. Mana Allah Ta'ala sendiri sebut. Dah. Summa stawa 'alal arsh. Kemudian Allah Ta'ala istiwa atas arsh. Nazala rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tuhan kami turun pada apa? Akhir malam. Jadi hak tu disebut sendiri oleh Allah Ta'ala, disebut sendiri oleh Nabi. Dah. Syarat sendiri. Allah Ta'ala sendiri sebut. Jadi bila benda tu disebut oleh Allah Ta'ala, apa kita nak tafsir dengan apa? Dalam kerangka teori hudus tu. Teori jauhar tadi. Sedangkan bila baca ayat Quran laisa kamitslihi itu sesat dah, ubah dah tu. Ubah dah tu. Dah. Jadi kalau balik kepada kaedah mereka sendiri, puak-puak Asy'ariyah sendiri, laisa apa kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik.
gapoh kita bayar tetap Allah Ta'ala tak boleh lagu tu. Bukan lagu tu. Maknanya Allah Ta'ala tu tak boleh dibayarkan. Jadi bila tak boleh dibayar, kita tak usah fikir. Jadi apa kita terfikir. Jadi kalau kata nak ada rabitah supaya Allah Ta'ala tu tak mari, lagu mana? Dia kekal zikir, dia nak khusyuk. Nak khusyuk. Hudur tu. Hati tu hadir. Kita ingat pada Allah Ta'ala tu masuk dia. Jadi apa nak buat Allah Ta'ala dalam hati kita je. Sedangkan zikrullah. Cuma masalahnya, dia seolah-olah kata hudur Allah Ta'ala hadir dalam diri kita sekarang, tasawur Allah tu sekarang. Jadi bagi kita tak timbul soal tasawur Allah tu. Ya. Bapa nak suruh hilang tasawur Allah Ta'ala tu, kita pergi ambil ubat, letak tak syekh. Letak, kita hadirkan, kita tasawur gambarkan rupa syekh. Bapa je. Waktu tu kita pun tak faham juga. Kadang-kadang orang tasawur ni, dah. Bapa dia boleh buat mari teori lagu tu. Pelik. Itu memang popular tu. Memang. Dalam hidayah saliki dalam hidayah itu saliki tu ada sebab tu. Tapi dia betul hati dia tengah nak buat tu kan. Orang lagi lah itu okey lah. Masalahnya kan banyak kita dia memang pengaruh tasawur lagu tu lah, popular lah. Dia kira rukun dia, tasawur syekh ni. Mana sebelum zikir tu kita kena hadirkan dulu untuk guru kita. Lepas tu kalau mati tengah tu bagaimana? Masa zikir tu terbayar untuk guru dulu. Jadi macam mana boleh terbayar kita sedangkan kita sebut Allah? Ya, ada orang kita apa-apa je. Sebab itulah orang kata zikir-zikir ni jangan Allah saja. Tak. Kena sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dah. Jadi kalau kita zikir dengan ayat yang lengkap, maha suci Allah, maknanya maha suci Allah daripada menyerupai makhluk, maha suci Allah daripada kekurangan. Tapi kalau dia main Allah tu buat kali tu, Allah saja tu buat kali. Jadi kita buat nyakit, kita buat mari antibiotik. Dah. Kita buat vaksin dia. Dah. Padahal nyakit kita buat. Pada takwil balik pada takwil. Dia kena banyak takwil itu banyak jadi. Dia banyak dalam apa? Dalam akidah Asy'ariyah ni. Teori-teori yang dia buat. Macam tadilah mustahil hudus tu berlaku pada Allah Ta'ala. Sebab dia bermula dengan benda tu benda makhluk. Jadi kalau kata benda tu benda makhluk, Allah Ta'ala nisbahkan kepada diri dia, kita tak boleh terima tu. Sebab mustahil berlaku hudus pada Allah Ta'ala. Jadi hudus tu kan benda baru. Jadi benda baru bergerak, turun, naik. Tak, turun naik tu benda baru. Jadi tak mungkin ada pada Allah Ta'ala. Sebab benda tu sifat jisim. Duk atas arah sifat jisim. Tak. Jisim ni dia mesti bertempat, terikat dengan waktu. Jadi dia mikir tu dalam kerangka tu. Dalam kerangka Aristotle. Kalau kata dia mikir cara Aristotle marah, tapi huraian dia tu tak lari daripada 10 makulat tu. Time kategoris tu. Padahal benda tu dibuat oleh ahli falsafah untuk melihat alam. Time kategoris tu dah dibahas oleh ahli falsafah untuk melihat alam. Macam mana kita lihat alam? Dia alam tu dia tidak lari daripada 10 kategori. Tu sahaja. Tapi dia ambil tu dia nak urai ketuhanan. Macam juga teori orang Asy'ariyah ni selalu buat, iaitu zahir ayat tidak murad. Kata dia pakai zahir. Kalau pakai zahir kufur. Jadi bila Allah Ta'ala kata yadullahi mabsutatan, dua tangan Allah Ta'ala tu terbuka, memberi. Jadi tak boleh pakai tangan tu. Kalau pakai tangan jadi kafir. Jadi kalau kena pakai lagu mana? Kena pakai dengan makna kudrat, nikmat.
Mana takwil lah. Dia tak pakai dengan zahir. Sebab kalau kata zahir, mana kalau kata tangan ni, mana sambungnya tubuh. Dah. Ia menyambungkan tangan dengan tubuh ni gapo? Ada tulang lah, ada darah, ada orak. Dia mari erat belakang. Apa nak erat tu? Dah. Tu kadang-kadang dia kata, kalau kata ngaji balaghah, ku mana ngaji balaghah? Kalau kata ngaji bahasa, ku mana bahasa? Dah. Kalau ngaji pasal apa sendiri pun, antara makhluk pun tak serupa. Sama-sama makhluk ni. Tak. Kaki makhluk, tangan makhluk. Jadi kalau ngaji ilmu tabi'i sendiri pun, memang tak sama antara makhluk. Kalau ngaji balaghah, lagilah. Tak sama. Muka kuala. Tak. Tapi tak boleh lah. Nak kata istiwa tak boleh. Tak boleh terjemah bersemayam. Dia kena kata Tuhan atas arah buat perbuatan yang dipanggil istiwa. Istiwa ke apa? Tak tahu. Jadi tak faham. Sebab terlampau membayarkan sesuatu ni tak boleh. Tak boleh. Maknanya kadang-kadang sibuk tentang zat Tuhan ni. Jadi kita tak nampak tentang af'al dia, perbuatan-perbuatan dia, sifat-sifat dia. Sebab itulah Syahulullah kata, telalah ubak laisa kamitslihi. Ubak tu. Maknanya biar jejak ayat tu. Ayat tu bukan ayat payah sangat. Mudah ya, ayat muhkamat. Tapi oleh kerana mari terbayar, kuat dak. Kalau orang ngaji kitab maqasid ni, Taftazani, kitab mawakif, dak. Memanglah jilid mula-mula tu bahas tentang jisim. Tak tahu man dah. Tapi orang tak ngaji dah. Tapi kalau duk erat-erat, duk karah juga memang tubik. Sebenarnya kalau hok ngaji sifat 20 pun dia tak pergi sampai situ. Tak pergi sampai situ. Kalau ngaji sifat 20, mata Sanusiyah tu, mata Umul Barahin tu. Kalau ngaji kitab mata Umul Barahin tu, dia sebenarnya tak pergi sampai situ. Tapi kadang-kadang orang tu dia kutip hak sepatutnya tidak dipelajari. Macam kalau Anas sendirilah, kitab Iqtisad Imam Ghazali tu tak patut diajar, tak patut dipelajari. Sebab dalam kitab tu ayat Quran pun tak banyak. Ada ayat Quran pun Imam Ghazali takwil dengan begitu dahsyatlah kita kata. Jadi pelik juga Imam Ghazali ni, apa dia kata kalau Tuhan istiwa atas arasy, Tuhan ngarah ni mana besar? Tak. Jadi kalau kata Tuhan besar, jadi seolah-olah macam kita hak besar duduk atas pelana kecil lah. Pelana bersikap kecil. Jadi tak kena lah. Ada. Kalau kata arah tu besar, Tuhan kecil pula. Jadi macam mana? Allahu Akbar. Jadi terbayar pada setara Imam Ghazali tu, dia boleh terbayar. Apa? Pelik juga kita. Kalau kita iktisad. Kita iktisad ni boleh baca terjemah ke bahasa Melayu. Ada. Tapi apa Imam Ghazali hurah siapa lagu tu. Siapa adik ahad dalam ba'akidah tak boleh terima dia kata. Hadis istiwa turun tu ke apa? Memang tolak-tolak sungguh lah. Bahas panjang. Tapi dalam masa yang sama juga Imam Ghazali dia tulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Mengekang, menahan orang awam ni daripada belajar ilmu kalam. Maknanya tak boleh belajar ilmu kalam ni. Dan asal dalam syarah kita pun dah ada sebut. Imam Ghazali kata ilmu kalam ni dia ubak. Jadi bila ubak tak boleh pergi pada budak-budak. Jadi budak-budak ni dia boleh makan ke apa? Dia boleh makan susu, dak. Nasi apa hak mesin, pisang lecek ke apa semua, hak tu makan dia. Dak. Kalau kita nak budak umur 6 bulan nasi biryani, dak. Dalca. Tak sesuai dengan perut dia. Jadi ilmu kalam lagu tu lah. Sebab tak sesuai dengan fitrah. Jadi hak boleh siapa dia? Orang ada masalah dengan pasal apa? Orang ada masalah dengan pasal apa? Jadi
Kalau kira orang kita ni dia sebenarnya tak ada masalah dengan falsafah, tak ngaji pun falsafah, tapi apa nak payah Tuhan melalui falsafah. Tak perlu. Kadang orang Asy'ariyah ni oleh kerana ngaji kitab dia tu dia bermula dengan hukum akal. Hukum akal. Akal tak boleh, benda wajib akal tak boleh terima, benda tu tak ada. Benda ni mustahil, akal tak boleh terima, benda tu ada. Benda ni harus, akal boleh terima. Ada, dia tak ada. Jadi duk pegang dengan hak ni. Hak tu lah bila bahas 15 km tinggi menara Fir'aun tu, dia jadi kata, harus ni dah. Harus. Dia kata, akal boleh terima. Sebab hak akal tak boleh terimanya sekutu bagi Allah. Dah. Hak akal kata kena ada, Allah Ta'ala. Tak mungkin Allah Ta'ala tak ada. Jadi hak ni Fir'aun kau Nabi Musa kau piramid kau menara Fir'aun ni akal boleh terima, ada dia tak ada. Jadi dia terperangkap dengan tu. Sedangkan kita ngaji ni dia ada hukum syarak, hukum akal, hukum wada'i. Dah. Hukum alam, hukum adat. Hukum alam tu hukum adat lah. Maknanya kalau kira mengikut hukum tabi'i, hukum alam ni, dah. Dengan faktor tenaga manusia, dengan faktor oksigen, mana mungkin ada lagu tu. Kalau ikut sejarah, gapo-gapo kena tentu dulu. Benda tu maklumat tu mai mana? Dah. Maklumat tu mai mana daripada kitab mana? Dah. Biar tentu dulu. Ni atas nama Fir'aun pun nak nipu juga. Tapi kalau kira atas nama Allah Ta'ala juga. Dia sebut tinggi 15 km Allah Ta'ala musnahkan. Allah tu terlibat juga. Allah memusnahkan, maknanya benda tu telah ada. Allah yang memusnahkan. Jadi faman iftara 'ala Allah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allah. Siapakah yang terlebih zalim daripada orang yang buat pendusta atas nama Allah? Dia melibatkan Allah Ta'ala juga situ. Berat jadi jangan terikat sangat. Mana gapo-gapo ni dia ada hukum banyak perkara. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat, hukum tabi'i. Lepas tu hukum periwayatan tu. Biar betul benda tu ada. Kemudian ayat berikut ni, innal ladzina takhazul ijla. Sesungguhnya orang yang mengambil patung anak lembu itu sebagai Tuhan yang disembah. Mana takdir dia? Ai alladzina takhazu al-ijla ilaha. Dan orang yang menjadikan patung anak lembu itu sebagai Tuhan. Hal ini dia panggil hazaf maf'ul. Hazaf maf'ul. Hazaf maf'ul ni buat kata objek. Orang yang menjadikan, orang yang mengambil patung anak lembu sebagai Tuhan. Jadi sebagai Tuhan tu tak sebutlah. Sebab apa? Tak pandai nak sebut. Wa qawlihi ta'ala ta'tunana 'anil yamin. Qalu innakum ta'tunana 'anil yamin. Kata para pengikut kepada para pemimpin, kamulah yang datang membisik-bisikkan di sebelah kanan kami. Yang ini untuk menyesatkan. Duk kecek. Dengan takdir, ta'tunana 'anil yamin wa 'anis shimal. Mari sebelah kanan, mari sebelah kiri. Kiri kanan marilah. Mana tidak mari sekali, tapi berkali-kali. Tidak mari daripada satu arah, tapi banyak arah. Ku depan pun mari juga, ku belakang pun bisik juga. Cuma sebut satu arah. Cumanya kalau kata mari bisik sebelah kanan ni, kalau kata kanan ni, orang bisik benda baik je. Kau dia ada kaitan juga dengan tutup lingo tu. Serbai tutup lingo sebelah. Tak masuk benda molek. Tak masuk benda tak molek sebelah kanan. Kiri ni dia boleh tapi kau tutup sebelah mana? Pening kita cara pakai serban ni. Wa qawlihi ta'ala fazaltum tafakkahun inna lamughramun. Firman Allah Ta'ala, law nasha'u la ja'alnahu hutama fazaltum tafakkahun inna lamughramun. Ai taquluna inna lamughramun. Mereka mengatakan
Ayat ni dengan lengkapnya, kalau kami kehendaki, sudah tentu kami akan jadikan tanaman itu kering hancur sebelum ia berbuah. Dari kurungnya belakang tu. Maka dengan itu, tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Ayat berikut tu, dari kurungnya sambil berkata, sesungguhnya kami menanggung kerugian. Jadi Allah Ta'ala tersebut, taquluna, kamu kata. Sebab kamu kata tu seolah-olah dia macam cerita lah. Sedangkan Allah Ta'ala nak menyatakan di sini betapa mereka itu menyesal. Nombor 397 ni. Digugurkan mana dah? Taquluna, bukan mereka mengatakan ni, kamu mengatakan. Mana betul atas tu, kamu mengatakan. Jadi digugurkan kamu mengatakan itu mendalam maksudnya, maknanya dari segi balarah dia kena buat taqulun. Lagu mana? Tadi, lau nasha'u la ja'alnahu taman fazaltum tafakkahun taquluna inna lamughramun. Tu hak asal. Tapi Allah Ta'ala buat. Tinggalnya inna lamughramun. Jadi digugurkan kamu mengatakan itu mendalam maksudnya. Maknanya lebih membekas dalam hati. Kerana ia menunjukkan apa yang sedang berlaku. Maknanya pada waktu tu kamu berkata selalu. Jika dikekalkan frasa itu, maknanya kalau dikekalkan frasa tadi, maknanya kalau kita masuk juga fazaltum tafakkahuna taquluna inna lamughramun, maka ia menjadi semata-mata nukilan cerita. Seolah-olah ayat Quran ni dia mari sebagai buku sejarah. Sedangkan tidak. Quran ni mari sebagai amaran. Pada ketika itu pada ketika itu kena baiki. Pada ketika itu ayat itu menjadi kosong. Ayat itu menjadi kosong daripada unsur penekanan. Jadi bubuh. Kalau kita letak juga taquluna innal lamughramun, dia jadi tak ada penekanan. Jadi macam cerita. Macam cerita. Tak sel lagu tu. Sebelum ni kita ada dah ayat masa kita bincang faedah daripada hazaf ni. Sebab lebih balarah bila dihazaf, bila dibuang. Kalau sebut dia jadi tak gagah. Ni ambil apa? Surah Ahqaf. Dari surah Ahqaf ni hazaf tu lebih kukuh lagi. Lebih kuat penekanan. Iaitu surah Ahqaf ayat yang terakhir ni. Ayat yang terakhir, ayat 35. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh. Balagh, sebuti itu balagh. Fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Jadi asal ayat ni, asal ayat ni, haza balagh, ini adalah pemberitahuan. Asal ayat ni haza balagh, tapi Allah Ta'ala kata balagh. Asalnya ini adalah peringatan. Jadi sebut ini adalah peringatan. Jadi tak kukuh tu. Dia kena buat, dia kena tinggal balagh sebuti. Itu lebih apa? Membekas dalam jiwa tu. Maknanya Quran ini adalah penyampaian yang cukup dalam memberi amaran, memberi peringatan kepada kamu kalau kamu merenung. Itu takdir dia. Takdir dia, hazal Qur'anu balagun kafin fi wa'zikum wa inzarikum idza tadabbartum fihi. Quran ini adalah penyampaian yang cukup
dalam memberi amaran kepada kamu kalau kamu berfikir, kamu tadabbur. Jadi balak tu sebuti. Kalau bahasa Melayu ni kita nak kata gapo kalau kita kata ini sudah cukup. Tak padat dah. Kita kata padat dah. Padat dah tu bagaimana kalau orang kita kena hukum lah, kita kata padat dah tu. Tak. Kalau kita kata dengan lengkap, itu sudah cukup bagi dia. Tak sedap ayat tu. Tak ada skrip drama gitu tu. Kemudian tu. Sesungguhnya mereka, kamu mengatakan kami menanggung kerugian. yakni sekiranya Allah kehendaki, dia berkuasa untuk memusnahkan tanaman itu setelah kamu bersusah payah menanamnya dan mengeluarkan pembelanjaan untuknya, kamu pun menjadi menyesal dan hilang kegembiraan kamu. Maknanya ketika tanaman itu subur dah menguning apa semua, kamu gembira, tapi bila mari kehendak Allah Taala, dia boleh jadikan hangus belaka. Pada waktu itulah kamu menyesal, menanggung kerugian. Situ pun dia ada hazah juga tu. Kalau kata lau nasya' tu, nanti kita akan bicara dalam nota akan datang, berkenaan dengan masyiah. Kalau Tuhan nak, kalau Tuhan nak tu dia ada hazah. Kalau Tuhan nak dia akan buat gini, maknanya dia tak, tapi Tuhan tak si. Dia akan ada tapi Tuhan tak si. Walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Tuhan nak, dia memberi hidayah pada kamu semua dengan takdir, tapi dia tak si. Tapi dia tak si, dia tidak mahu. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa melahirkan daripada kamu, wahai kaum lelaki, malaikat menggantikan kamu, yakni menjalankan urusan di muka bumi. Yakni la ja'alna minkum malaikatan badalam minkum fil ardi yakhlufun, sebagai ganti kepada kamu. Kata Tabari, Allah menyatakan bahawa jika kami kehendaki, wahai sekalian manusia, kami boleh membinasakan semua sekali. Maknanya kamu tu, kami boleh binasakan serentak semua sekali, dan kami tukarkan kamu dengan malaikat yang menggantikan tugas kamu di muka bumi, beribadat kepada Allah. Jadi di sini berlaku hazaf kata objek sebagai kata kerja. Kalau kami kehendaki, kami kehendaki. Maknanya mana dah? Ai badalan minkum. Maknanya kalau kami kehendaki, la fa'alna, la ja'alna, walau nasya'u la ja'alna, walakin lam naj'al. Tapi kami tak buat pun. Maknanya memang kehendak Allah Ta'ala tidak akan tukar kamu dengan malaikat. Memang kehendak Allah Ta'ala, dia tidak menjadikan kamu semua ni masuk dalam syurga belaka. Itulah berkenaan dengan panggil masyiah kauniyah. Kemudian ayat yang terakhir ni, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana harta rapasan pernah ditentukan pembahagiannya dengan kebenaran Tuhan, maka Tuhanmu, wahai Muhammad, mengeluarkan kamu dari rumah kamu untuk pergi berperang dengan kebenaran juga, sedangkan sebahagian daripada orang beriman itu sebenarnya tidak suka turut berjuang. Yakni imdi, pergilah. Maknanya takdir ayat ni gini, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq imdi. Hendaklah kamu pergi. Kamu kena pergi. Jadi kamu berhak mendapat harta ghanimah kerana berperang. Dah. Dengan kebenaran kami, kamu dihalalkan untuk kamu dapat harta ghanimah dengan sebab perang, maka keluarlah, pergilah perang. Jadi imdi itu hazaf kata kerja, tak ada. Tapi dia akan keluarlah, maka pergilah. Kemudian tajuk akan datang ni hazaf lagi. Ada hazaf lagi. Wallahu a'lam.